Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillahi azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton ke program rancangan Asbabun Nuzul. Apa khabar semuanya di bulan Ramadan yang mulia ini? Masih semangat ke tu? Bertenaga ke tak? Moga-moga kita semua masih semangat dan bertenaga hingga ke akhir rancangan ini, insya-Allah. Tahniah dan terima kasih kerana masih sudi bersama dalam program rancangan Asbabun Nuzul. Pada tahun ini kita bertemakan beramal bertakwa #insan terbaik. Anda bersama saya Nur Najam binti Muhammad Yusof selaku moderator pada hari ini akan mengendalikan program rancangan Asbabun Nuzul, insya-Allah. Baiklah, untuk makluman para hadirin, pada hari ini kita bersiaran di rumah alumni USIM yang berdekatan dengan Kolej Kediaman 1 USIM. Masya-Allah, sungguh indah rumah alumni ini ya. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh lagi pada hari ini, sebenarnya apa program Asbabun Nuzul ni? Program Asbabun Nuzul ini adalah satu program yang dianjurkan khas sempena bulan Ramadan yang mulia ini, yang mana kita akan sharekan atau kita akan kongsikan sebab-sebab penurunan ayat Al-Quran, dan kita akan memberi penerangan lebih lanjutlah mengenai ayat tersebut yang terpilih mengikut siri, insya-Allah. Moga-moga apa yang kita kongsikan membawa 1000 manfaat buat para penonton untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran dengan lebih mendalam, insya-Allah. Baiklah. Pada hari ini sudah pastilah bukanlah saya sendirian untuk berkongsikan atau mengupas ayat kita, tetapi saya diapit oleh kedua-dua pensyarah saya yang masya-Allah sungguh hebat di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri saya. Tak sabar ni kita nak berkenalan. Jom tak melengahkan masa. Saya perkenalkan dahulu di sebelah kanan saya Dr. Siti Mariam binti Kamal Azhar, merupakan pensyarah di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah dan juga merupakan timbalan pengarah pengurusan alumni Pusat Alumni dan Kerjaya. Assalamualaikum. Apa khabar, Doktor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat. Sihat ke? Alhamdulillah. Saya semua sihat, insya-Allah, Doktor. Doktor, macam mana Ramadan Doktor tahun ini? Okey, saya mendoakan dan mengharapkan Ramadan tahun ini lebih baiklah daripada tahun-tahun yang lalu, insya-Allah. Insya-Allah. Itulah yang kita harapkan, Doktor, kan, sehingga ke akhirnya insya-Allah bertahun pula kita dapat bertarawih ramai-ramai. Macam mana, Doktor? Saya merasai suasana tu selepas 2 tahun lah kita melalui pandemik. Kan baru akhirnya kita merindui masjid. Selama ni masjid merindui kita. Masya-Allah. Itu. Terima kasih banyak, Doktor, kerana sudi hadir bersama kami pada hari ini. Seterusnya di sebelah kiri saya pula Dr. Tengku Ahmadullah Madiha binti Tengku Muhammad, merupakan pensyarah di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Assalamualaikum. Apa khabar, Doktor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah, saya sihat. Macam mana Ramadan, Doktor? Alhamdulillah, saya seronok lah macam Dr. Madia cakap tadi. Dapat terawih, dapat pergi masjid tu memang nikmat lah. Saya rasa nikmat yang telah lama diingini. Alhamdulillah. InsyaAllah. Sampai kita terawih kat rumah, hingga dapat terawih kat masjid ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Okey, baiklah. Dah kenal ni, makin teruja pula kita nak start. Tapi dah teruja, kena sabar, betul tak? Okey, so kita rehat dulu. Kita jumpa sekejap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, iaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau bermusafir lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang sukar menjalankannya, wajib membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang orang miskin. Tetapi barang siapa dengan rela hati melakukan kebaikan, maka itu adalah lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu ketahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeza antara yang benar dengan yang batil. Oleh sebab itu, barang siapa dalam kalangan kamu yang berada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau bermusafir, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan dia tidak ingin kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sadaqallahul azim. Para penonton, alhamdulillah, jadi ayat terpilih kita pada hari ini adalah daripada surah Al-Baqarah, daripada ayat 183 hingga 185. Jadi apa sebenarnya yang diceritakan dalam 3 ayat yang telah saya bacakan sebentar tadi? Jadi tanpa menggunakan masa, saya menjemput Dr. Siti Madia untuk berkongsikan bersama kita huraian-huraian dan cerita di sebalik ayat yang telah kita pilih pada hari ini, insyaAllah. Silakan Dr. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut, sebelum kita mendengar apa intipati ataupun apa yang dimaksudkan dengan 3 ayat tersebut, saya kira moleklah saya mulakan dengan pantun. Ini orang dulu-dulu kita ni, orang-orang Melayu kita, lebih molek dimulakan dengan pantun. Tuai padi antar masak, esok jangan layu-layuan. Intai saya, kami 1, 2, 3, antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Cincin suasa indah terukur, dipakai nan lawa putri impian. Ibadah puasa mengajar bersyukur, mendamba takwa kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Uhayyikum bi ajmalit tahiyyah, tahiyatan tayyibatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedap suara host kita hari ni. Saya pun terpegun dengar betul ke Jiah yang baca ni, ke Qari'ah Negeri Sembilan. Saya pun tak tahu. Jadi insya-Allah kita tengok pada ayat 183, bila mana Al-Quran itu diturunkan dengan menyeru ya ayyuhallazina amanu, maka dia datang dengan satu bentuk seruan agar manusia ni mentaati Tuhan. Dia tak kata ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, tidak. Tetapi ayat tu diturunkan mengikut kata almarhum Ad-Doktor Syekh Fadl Hasan Abbas rahmatullah alaih, ulama besar Jordan. Beliau mengatakan dalam buku Fiqh Manhaji, tafsir Manhaji. Fiqh Manhaji subjek lain, saya tercampur 2 buku, tak ada masalah. Okey, jadi menurut tafsir Manhaji, beliau mengatakan bahawa seruan keimanan itu bila diturunkan ya ayyuhalladzina amanu, memberi satu bentuk ihtimam, minta perhatian. Perhatian siapa? Perhatian orang-orang yang beriman. Kerana apa? Kerana selepas itu datang perintah untuk berpuasa.
Tapi yang unik pada ayat ni dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diperintahkan ke atas kamu berpuasa. Tapi puasa dekat situ bukan eksklusif untuk kamu. Kerana apa? Kerana umat-umat terdahulu telah melakukan puasa. Penafsirannya sangat panjang, ulama bercerita. Cuma di situ saya mengambil di mana umat-umat terdahulu berpuasa. Kita ambil satu contoh yang unik. Kita ambil satu contoh yang sangat cantik, iaitu disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu siyami siyamu Dawud alaihi salatu wassalam, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yafirru idza laqa. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab as-sawm bab as-sawm Dawud alaihi salam. Dikatakan ataupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab puasa, dalam bab puasa Sayyidina Dawud alaihi salam. Baginda berpuasa apa? Baginda berpuasa satu hari. Tengok Nabi Dawud bagaimana hebat. Seorang raja yang Allah lantik menjadi rasul, menjadi nabi. Sangat hebat. Satu hari boleh berpuasa, esok berbuka. Kemudian diselang-seli. Tu orang panggil puasa Nabi Dawud. Maknanya puasa ni bukan berlaku pada zaman Nabi Muhammad sahaja, tetapi umat-umat terdahulu telah berpuasa. Okey. Kemudian dikatakan lagi, dan baginda juga tidak melarikan diri jika bertemu dengan musuh. Mengukuhkan lagi bahawa hebatnya Sayyidina Dawud alaihi salam. Okey, kemudian kita lihat pula, kalau nak diikutkan puasa ni, ada orang pernah bertanya, adalah anak-anak pelajar saya pernah bertanya, Ustazah, memang tiba-tiba kena puasa Ramadan ke? Saya pun cakap, okey, soalan yang sangat menarik. Ada tak berlaku peningkatan ataupun kita panggil at-tadarruj, perlahan-pelan pensyariatan itu mendidik. Okey, kalau selalu kita dengar bahawa pengharaman arak itu berlaku secara berperingkat, begitu juga dengan puasa. Puasa pun berlaku secara berperingkat. Peringkat pertama secara ringkas, saya kongsi secara ringkas kepada para penonton. Peringkat pertama ni dia berlaku macam mana? Dia ulama katakan pada peringkat pertama dipanggil at-takhyir. Maknanya siapa yang nak berpuasa silakan, siapa yang tak nak berpuasa wajib ke atasnya membayar fidyah setiap hari. Kalau rasa macam hari ni letih lah, ada rakaman asbab nuzul tak nak puasa, maka pada waktu tu lah, bukan hari ni, pada waktu tu dibenarkan untuk membayar fidyah. Boleh tak nak puasa, boleh. Siapa yang nak berpuasa dipersilakan berpuasa kerana puasa itu lebih baik bagi mereka. Itu peringkat pertama. Kemudian datang pada peringkat kedua, kalau diikutkan oleh ulama menyimpulkan wajib. Datang pula hukum kedua. Hukum kedua ni dia kata wajib bagi seseorang yang beriman, bagi seseorang yang baligh, cukup ni sihat semua tubuh badannya, dia wajib berpuasa daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Nampak macam sama je dengan sekarang? Nanti dulu, sabar. Kat mana yang uniknya? Yang uniknya, bila dia buka puasa nanti, tiba-tibalah kita katakan dia tertidur. Contoh dia buka puasa 7.30, dia tertidur pukul 8, dikira dia telah berpuasa. Sehingga bertemu maghrib esok harinya pula. Jadi peringkat kedua ni dia lebih berat. Satu tempoh yang sangat lama. Kalau lah saya terlelap, tiba-tiba saya bangun balik pukul 9 nak tarawih, itu telah dikira puasa pada waktu tersebut. Kemudian datang yang ketiga, puasa seperti kita berpuasa hari ini. Maknanya daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bila nampak anak bulan tu, kita berpuasa. Nanti bila menjelang maghrib, kita berbuka macam biasa.
Bila datang pensyariatan yang ketiga, yang pertama dan kedua tadi telah dimansuhkan, telah dihazafkan dan telah tidak diguna pakai lagi. Maknanya Islam ini datang mendidik masyarakat. Dia tidak terus puasa macam tu, tapi tengok, dia datang sedikit demi sedikit untuk mendidik masyarakat pada waktu tersebut. Jadi kalau dilihat ayat yang 183 tu, bila disebutkan la'allakum tattaqun, puasa tu untuk buat apa? Untuk didik kita jadi orang yang bertakwa. Takwa ni apa? Takwa ni apa, Jia? Takwa ni apa? Takwa tu apa? Teman-teman tanya tu, takwa ni apa? Okey, takwa ni kita merasakan dekat dan kita buat semua perkara hanya untuk kita kata menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa ni dia sangat unik. Dia bukan hanya kita tak makan, tak minum macam yang kita nampak ni. Okey, tetapi di sebalik itu adalah kita melaksanakan apa yang Allah perintah dan kita tinggal apa yang Allah larang. Contoh apa? Contohnya mungkinlah hari-hari biasa asyik-asyik merungut pasal kawan. Asyik-asyik merungut membebel pasal pesyarah. Ustazah ni semua tak suka. Banyaklah bebelannya. Tapi bila puasa nak mengata tu, kejap-kejap. Ini sa'i ana puasa ni, Masya Allah. Dan itu adalah madrasah Ramadan. Satu tempat kita bina kebaikan diri menuju Tuhan. Bukan untuk sesiapa. Tapi bainana wa bainallah. Antara kita dan Tuhan. Inilah madrasahnya. Dan bukan senang untuk membina madrasah Ramadan. Selalu kita doa, Allahumma balighna Ramadan. Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Bila sampai, kita tak kisah pun. Kita tak ambil pun peluang ni untuk kita buat amal kebajikan banyak-banyak. Okey. Kemudian apa lagi yang diperintahkan dalam bulan Ramadan? Yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Tengok ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ada apa dekat Quran tu? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu bulan yang sangat hebat. Diturunkan Al-Quran tu dalam bulan Ramadan. Panjanglah kalau kita nak cerita penurunan Al-Quran apa semua tu, jadi satu subjek lain kena jemput sekali lagi tu. Okey, I gurau saja, jangan jemput. Okey. Kemudian bacalah Al-Quran. Baca Quran. Dekat situ ada apa? Petunjuk. Ada hudal linnas. Dia jadi satu bentuk petunjuk. Kita duduk baca Al-Quran. Ini madrasah kama hakaitu ataupun seperti mana saya sebut sebentar tadi. Bina madrasah ni betul-betul. Untuk apa? Bekalan. Menjadi penguat kita untuk baki 11 bulan selepas Ramadan. Tahun depan belum tentu bertemu lagi. Okey, saya kira itu dahulu daripada saya di ronda pertama. Nanti panjang umur kita jumpa lagi, insya-Allah. Masya-Allah, terima kasih banyak Doktor atas kongsian yang telah diberikan. Jadi tadi saya ada mendengar Doktor sebut pasal kalau tak mampu puasa kena bayar fidyah. Siapa yang tak mampu berpuasa tu? Jadi sebelum kita rehat ni, kita nak tanya dulu kepada Dr. Madiha. Sebenarnya Doktor, kalau menurut perubatan, penyakit-penyakit apa yang kita tak digalakkan untuk berpuasa tu? Terima kasih Najia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton semua. Jadi dari segi saya terus je lah dari segi perubatan sebenarnya tidak ada senarai lah. Tak ada senarai yang katakan pesakit yang mempunyai penyakit-penyakit begini dia tak boleh berpuasa. Memang tak ada. Cuma ia bergantung kepada setiap pesakit itu dan apa penyakit yang dia ada lah. Jadi contoh yang saya boleh teringat di kepala saya adalah contoh pesakit yang menghidapi penyakit kanser tahap 4. Contohnya maksudnya dia dah teruk dan kritikal. Mungkin pesakit ini dia pada ketika itu dia tidak boleh, tidak ada selera makan, sudah hilang berat badan. Jadi dari segi situ kita tak galakkanlah pesakit ini berpuasa lah. Jadi sebenarnya tak ada apa-apa senarai. Cuma para doktor akan memintalah tengok dan kita menilai semula pesakit itu sama ada dia boleh berpuasa ataupun tidak. Jadi itu dari segi
perubatan lah ya Najia. Oh, masya-Allah. Macam tu rupanya. Kalau dah sakit-sakit kronik tu, dia perlu juga konsult dengan doktor. Tapi kita banyak lagi belega-lega dekat soalan ni. Dekat fikiran kita ni, soalan-soalan nak tanya Dr. Madiha kita ni. Jadi kita kena berehat dulu. Kita jumpa sekejap lagi, insya-Allah. Terima kasih kepada para penonton. Kembali lagi kita ke dalam rancangan Asbabun Nuzul. Sambil-sambil menonton tu, kongsi-kongsikanlah rancangan kita ni di media sosial anda. Dan jangan lupa letakkan hashtag Insan Terbaik. Terima kasih kerana sudah setia, masih setia dengan perbincangan kami pada hari ini. Baiklah, saya teruskan kepada Dr. Madiha. Berlega-lega di fikiran saya dan juga mungkin di fikiran para penonton di rumah tu kan. Terutama kan doktor, kalau orang yang mungkin di tengah syarat mengandung ke sekarang kan, ataupun dia ada gastrik yang teruk, sebenarnya mereka ni tak digalakkan untuk puasa ataupun sebenarnya ada kaedah lain dari segi perubatan untuk mereka dapat membantu mereka puasanya lebih baik. Macam tu. Okey, terima kasih Najia lagi sekali. Jadi sebelum saya teruskan, kita ada 3 keadaan lah. Saya akan terangkan 3 keadaan pesakit yang ada lah, yang kita boleh jadikan contoh sebagai untuk puasa lah. So yang pertama tadi Najia sebut pasal ibu-ibu mengandung. Jadi pada dasarnya semua ibu mengandung boleh berpuasa, kecuali jika ada penyakit yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada diri mereka ataupun bayi yang dalam perut lah ya. Jadi yang pertamanya antara penyakit-penyakit yang boleh dikecualikan lah, yang kita panggil dari segi perubatan hyperemesis gravidarum kan, ataupun mual-mual ataupun muntah yang melampau di dalam semasa mengandung. Jadi kalau dalam keadaan ini wanita hamil itu mungkin dia akan sentiasa mengalami perasaan mual-mual dan selalu muntah. Jadi dalam keadaan begini dia adalah dalam risiko untuk mendapatkan dehydration, kita panggil, ataupun dehidrasi, kekurangan air yang teruklah dalam badan. Jadi untuk wanita yang sebegini kita tak galakkanlah dia mengandung pula dia berpuasa. Kita tak galakkanlah dia berpuasa sebab kita khawatir kalau dia punya paras gula rendah dan air dalam badan dia rendah, menyebabkan dia sendiri kekurangan nutrisi dan juga kepada anak tersebutlah. Jadi dalam keadaan kini kita memang tak galakkanlah. Antara satu lagi penyakit yang mungkin untuk wanita mengandung adalah jika dia mempunyai kencing manis. Tapi kencing manis yang tidak terkawal walaupun sudah mengambil ubat. Dalam situasi begini dia punya darah, paras gula dalam darah itu mungkin tak stabil, terlampau tinggi ataupun terlampau rendah. Jadi untuk wanita hamil yang sebegini pun kita tak galakkanlah. Tetapi kita mereka perlulah berjumpa dengan doktor sakit puan mereka untuk menilai sama ada mereka boleh tak berpuasa. Okey. Itu yang situasi yang kedua Najia cakap pasal gastrik ni. So soalan ni memang gerap lah orang tanya kan, gastrik ni. Dalam perubatan kita panggil gastritis ataupun radang dalam perut. Jadi orang sebegini kita tahu mereka selalunya tak boleh lapar lama kan. Dia lapar lama sakit perut kan. Dan perut sakit tu memang sakit lah. Okay? Untuk yang sebegini secara dasarnya apa yang kita boleh nasihatkan adalah jika mereka memang tidak mengambil ubat, mungkin mereka boleh bersahur tu jangan terlalu awal. Tapi janganlah sampai habis waktu imsak kan. So maksudnya kalau boleh lewatkan sikit sahur, lepas tu bila buka puasa pada tepat masanya. Dan mungkin mereka perlu makan sedikit-sedikit dululah masa buka sahur, and solat maghrib dulu dan lepas tu sambung balik. Dia nanti perut takut terkejut kan. Jadi ini adalah supaya perut tak terkejut. Betul. Tetapi jika mereka memang perlu ambil ubat untuk gastrik ni, selalunya kita berbincang balik dengan doktor sama ada mereka boleh ambil tak ubat tu waktu sahur, dan mungkin ubat tu sama ada perlu tukar ubat baru ataupun ubat tu cukup untuk mereka sepanjang puasa lah. Tetapi kalau mereka rasa macam sakit perut yang teramat sangat dan terpaksa berbuka, dan saya rasa dari segi sudut Islam pun tidak mendatangkan kemudaratan lah, dan seterusnya harusnya kena buka puasa lah untuk pesakit begini. Tetapi yang last kali saya nak bagi satu juga contoh, sebab dekat Malaysia ni ramai orang ada kencing manis kan. Kan kencing manis ni pun kadar gula dalam darah kita boleh berubah, dan ketika kita puasa dia boleh rendah lah. Okay. Untuk pesakit kencing manis, jika mereka makan ubat dan kadar paras gula tu masih terkawal, selalunya tak ada masalah apa-apalah untuk berpuasa.
Cuma mereka perlu mungkin selarikanlah masa untuk ambil ubat tu pada mungkin sahur, buka puasa dan sebelum tidur. Jika 3 kali sehari lah. Kalau dia jadi kurang 2 ni, Kalau 2 mungkin masa sahur dan masa buka puasa. Lewatkan sikit macam itulah. Tapi itu pun kita kena tanyalah doktor yang merawat mereka punya kencing manis dan tengok kadar gula mereka. Tapi kalau kadar gula mereka tidak terkawal, contohnya mereka kena ambil insulin kan, insulin injection, dan mungkin mereka sama ada tidak perlu berpuasa ataupun boleh di-adjust lah dia punya ubat dan dos ubat tu semasa puasa. Tapi yang paling penting adalah kena mengambil nasihat yang doktor yang merawat setiap pesakit itulah. Sebab dia bergantung kepada keadaan. Okay, jadinya sebenarnya apa-apa pun situasi kena bergantung pada pakar lah kan. Betul. Apa-apa kita contoh tak baca Quran, kena dengan pakar Quran. Nak dengan kita punya penyakit, dengan pakar perubatan lah. Jadi sebab tu kita jemput dua-dua ni dah kira 6 ni. Jadi saya tanya sikit lah Dr. Madiah kan. Kalau diorang ni nak tinggal juga puasa, apa yang kena buat? Kalau kita tengok kepada ayat tadi, dia bagi satu rukhsah. Dia bagi satu, kita kata, keringanan. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maknanya siapa ulama menyebut dekat situ uzur syar'i. Sebagai contoh dia datang haid ataupun dia dalam keadaan nifas, ibu yang bersalin, dia ada darah wiladah dan sebagainya, maka dibenarkan untuk berbuka puasa. Tapi dia kenapa? Ayat tu sebut siap-siap dah. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia kena ganti. Gantilah balik puasa tersebut pada hari yang lain. 365 hari tolak 30. 30 hari kan puasa, lepas tu dia tak boleh puasa. Banyak baki ratusan hari yang lain, maka gantilah puasa pada waktu-waktu yang lain. Tapi Islam dia tidak bebankan umat. Dia ayat tu sendiri dah menunjukkan rukhsah. Kemudian aw ala safar, bagi orang yang bermusafir. Kan musafir itu melelahkan, musafir itu memenatkan. Dan tengok tujuan musafir tu untuk apa? Oh, saya pergi ni nak berhibur. Saya ni pergi musafir jauh-jauh ni nak pergi melakukan maksiat. Itu haram dan tidak dibenarkan. Telahlah tujuannya salah. Apatah lagi nak buka puasa pula. Geng plastik hitam kita panggil. Tak tahulah sekarang ada lagi tak plastik-plastik tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Apapun Islam ni dia tidak datang membebankan. Tetapi dia datang tu sebab tengok ayat di bawah tu. Yuridullahu bikumul yusra 185. Wala yuridu bikumul usra. Dia datang memudahkan dan tidaklah untuk menyusahkan. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allahu akbar. Jadi Quran tu sendiri menunjukkan kepada kita bahawa datangnya Islam memberi rahmat untuk seluruh alam, untuk semua sisi manusia. Jadi siapa yang sakit tu, rujuklah doktor. Jangan sebarangan rujuk. Ni Dr. Madiah kita ada tadi. Saya Mardiah, jangan rujuk saya, nanti salah. Rujuk Dr. Madiah kita tadi. Nampak je tudung nampak serupa tapi saiznya berbeza sikit orangnya. Rujuk yang saiz yang betul tu. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih Dr. Madiah. Jadi buat para penonton di rumah, jika rasa macam masih mampu untuk berpuasa, berpuasalah. Jika rasa dah tak mampu, rujuk doktor dahulu. Boleh tak saya berpuasa, saya ada penyakit sekian-sekian. InsyaAllah doktor tu dah pakar dah, dia akan konsultkan kita, dia akan nasihatkan kita dengan sebaiknya berbuat sekian-sekian. Kalau tak boleh juga, masa doktor cakap tadi yang tak terkawal, tak digalakkan puasa, betul doktor? Betul. Okey, jadi dah ada step-stepnya. Kemudian dah tinggal puasa pula. Apa pula step yang Allah dah tunjukkan dalam Quran? Kena ganti di hari yang kita mampu dan sebagainya. Tak mampu juga, kena bayar fidyah. Betul doktor? Betul. Kena bayar fidyah pula. Dan kena ganti puasa tu bagi yang berkemampuan. Berkemampuan kena ganti juga puasa tu. Okey? Jadi masya-Allah, subhanallah, dalam perbincangan kita pada ini kita dapat satu orang kata apa kesimpulan atau penyelesaian yang cukup lengkap lah untuk masalah kita pada hari ini. Jadi jangan risau lagi di bulan Ramadan ini, apa lagi masalah-masalah yang berlegal tu, rujuklah pada yang pakar insya-Allah. Jadi sebelum kita berakhir, saya nak dengar sikit kata-kata nasihat ataupun kesimpulan lah daripada Dr. Madiah dulu. Mungkin doktor boleh kongsikan pada para penonton atau nasihat-nasihat tentang kesihatan ke menghadapi kita pandemik ni kan doktor? InsyaAllah silakan. Okay, pertamanya saya rasa dari segi Islam puasa dan kesihatan tu dia
saya rasa saling berlengkapi lah. Jadi dari segi Islam kita ada syarat-syarat kan, nak berpuasa ya Dr. Mardia. Syarat yang orang yang boleh berpuasa dan apa yang syarat-syarat orang yang tak perlu berpuasa. Jadi saya rasa itu memang cantik lah dari segi Islam, dia dah letak di situ. Dari segi perubatan pula, prinsip seorang doktor perubatan adalah to do no harm. Maksudnya tidak mendatangkan mudarat kepada pesakit. Jadi kalau boleh, seboleh-bolehnya kita akan cuba untuk jika seorang pesakit itu perlu berpuasa, kita akan cubalah sedaya upaya kita untuk membolehkanlah seorang pesakit itu berpuasa. Tetapi jika risikonya terlampau tinggi, jadi mungkin taklah kita tak galakkan dia berpuasa. Okay. Untuk dari segi COVID pandemik ni nak sentuh sikit ke? Okay. Sekarang ni kita berada di fasa peralihan endemik. Kita belum lagi endemik ya. Selalunya endemik ni hanya diumumkan oleh WHO lah. Jadi untuk peralihan fasa endemik, alhamdulillah kita dah boleh sekarang ni solat tarawih kan bersama pergi masjid. Itu memang seronok lah saya rasa. Cuma kita perlu beringat sentiasa amalkan pencegahan dari segi pakai mask, sanitize tangan kan, kita pakai dan juga jagalah kalau boleh jarak anda dengan orang sebelah lah. Cuma bila masa solat tu taklah kan kita dapatkan saf, tapi mask tu mesti ada. Okay. Selain pada itu, teruskan juga sesiapa yang masih lagi belum ambil booster, silalah ambil booster dan kita jaga-jagalah sama kita ini, insya-Allah. Semoga apa yang iktibar yang kita dapat daripada COVID pandemik ni kan kita simpanlah dalam hati kita dan kita belajar daripada situ. Tadi Dr. Mardia ada buka dengan pantun kan, saya nak akhir dengan pantun boleh tak? Dan semua yang kena beli. Saya tak belilah pantun. Tapi pantun saya tak seberapa Dr. Mardia. Okey, bulan Ramadan, bulan maghfirah, malam Lailatul Qadar, malam keramat. Dahaga dan lapar, jangan marah-marah. Kejarlah amalan, terjamin akhirat. So itu saja. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Maliha, masya-Allah. Saya nak kena beli pantun juga ke ni? Pakai uzuan dah ada juga ni kita, masya-Allah. Okey, jangan marah-marah, teruskan beramal insya-Allah. Okay, jadi seterusnya saya minta sedikit kesimpulan daripada Dr. Mardia, mungkin juga nasihat-nasihat buat penonton kita di rumah, insyaAllah. Okey, ghayatus shaum at-taqwa. Hadaf utama, objektif utama kita menuju kepada takwa seperti saya sebut tadi. Satu bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh barakah berbanding bulan-bulan yang lain. Bila kita berada dalam bulan ni, maka kita rebutlah peluang ni. Kita isilah dengan sebaik-baik amalan, baca Quran. Kalau tak mampu, sedekah. Tak mampu, buatlah amal kebaikan yang lain. Terlalu banyak. Dan saya tak tahu nak sebutkan bagaimana lagi kita yang pilih jalan kita menuju syurga Allah. Kita pilih sendiri, kita nak langkah daripada arah yang mana. Kalau hari ini saya rasa saya nak bersedekah, mungkin itu jalan kita menuju redha Allah dengan cara bersedekah. Kalau hari ini kita nak bagi makan asnaf dengan berbuka puasa, mungkin itu salah satu jalan takwa kita dengan memberi makan golongan asnaf. Tetapi ingat, madrasah ini tidak roboh hanya di sini, tapi kita sedang membina madrasah ini sehingga ke akhirnya, sehingga kita menutup mata nanti. Jadi saya kira kita rebut, buatlah amal kebaikan. Kerana apa? Bukan kerana sesiapa, tapi kulluha lillahi subhanahu wa ta'ala. Semuanya balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Dr. Madiha tadi kongsi tentang perubatan. Baru saya tahu belum endemik rupanya. Inilah dia integrasi akli dan nakli yang kita perjuangkan di bumi Yusin. Pikat-pikat lalat dalam talam, pakat-pakat kerja kuat demi untuk Islam. Pikat-pikat lalat dalam rumah, pakat-pakat kerja kuat demi untuk ummah. Bandar apa? Bandar nilai membangun pesat tidak setenang desa jati. Syukran jazilan ikhwah akhwat. Kalian semua dekat di hati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tersyabat pula saya rasa. Dahlah diapik di sebelah kanan dan kiri. Saya tengah-tengah. Berdua pula menjajal pantun ni. Masya Allah. Pakat-pakat membeli. Mungkin ada saya membeli pantun di hujungnya.
Okey, jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dato' Nadia dan juga Dato' Madiha atas perkongsian yang telah diberikan pada hari ini bersama saya dan juga para penonton di rumah. InsyaAllah, jadi sedikit input daripada saya. Saya teringat kata-kata cikgu saya ketika kami mengajar anak-anak OKU. Apa yang cikgu saya kata, puasa ini datang dari siapa? Datang daripada Allah. Jadi pasti Allah akan menjaga. Jadi jangan risau, teruskan buat amal kebaikan. Nak berpuasa, nak dapat pahala, silakan berpuasa. Tidak mampu, rujuklah yang pakar. InsyaAllah, yakinlah Allah yang bagi, Allah pasti akan menjaga. Okey, jadi kalau rasa tak puas ni dengan perkongsian pada hari ini, silakan, kita ada banyak lagi siri-siri yang lain. Jangan lupa menonton siri-siri Asbabun Nuzul yang akan datang insyaAllah. Terima kasih daripada kami. Saya mewakili pihak penganjur Serafam USIM dan juga Pusat Ihsan Muslim mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesetiaan para penonton dan juga memohon ribuan kemaafan anda ada salah dan silap sepanjang saya mengendalikan program Asbabun Nuzul pada hari ini insyaAllah. Jadi akhir kata, kita beli sikit pantun daripada kedai usaha kita ni, masya-Allah. Okey. Dari FPQS ke rumah alumni, membawa diri untuk berkongsi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.